Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Sekarang pun hari Isnin dah, 3 Ogos 2020. Walaupun kepada mereka yang baru kembali menjalankan penugasan kerja anda, selamat kembali walaupun semalam dah menempuhi satu perjuangan yang hebat di jalan raya. Ya. Tapi pagi ni pun ada lagi perjuangan, Ada masih lagi, lagi. ya. Masih lagi berterusan. Kita belum menang. Kita belum menang, betul. Ya. Okey, hari ini Isnin edisi 3 Ogos 2020 bersama 13 Zulhijjah 1441 Hijrah. Kita terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami. Anak masih lagi bercuti ya. Anak masih esok was tak kan? Ya, dan hari ini kami berdua ada sebab kenapa memakai pelitup muka untuk mukadimah ni. Kerana kita nak memperkenalkan ahli keluarga kami yang baru. Ya. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Okey, saya Marsila Hassan. Okey, ahli keluarga baru untuk Malaysia hari ini. Jadi terima kasih kerana sudi menerima saya di Malaysia hari ini. Dan diharapkan Eli dan juga Fariha boleh beri tunjuk ajar lah. InsyaAllah. Biasalah budak baru kan? Masih lama. Bukan jalan-jalan juga kan. Semoga kan. beri tunjuk ajar kepada kami juga. Okey, kita bukalah ya. Boleh buka? Boleh? Okey. Beruap. Beruap tu lah. Cuma mata saya beruap. Kena pakai yang sesuai. Saya pun boleh buka ya? Nak tengok wajah awak lah. Biasa kalau anda menonton di Buletin Utama, ini dah wajahnya. Ataupun mana program berita. Hari ini kita bawa ke sebelah pagi untuk Malaysia hari ini. Selamat bertugas ya. Terima kasih abang. Terima kasih. Abang tu kena slow sikit. Apa pun kita bercakap pasal dengan pelitup muka abang. Ya, baik adik-adik. Okey, tadi ini antara salah satu pelitup muka yang dijual sekarang ini. Ini biasalah kita kata surgical mask kan, maknanya pembedahan ada 3 lapisan. Tapi sebenarnya kita ada 6 jenis. Satu ni kita tahu N95 tu memang pastinya dapat menapis virus dan juga bakteria. Tapi yang ini katanya dapat menapis 95% untuk virus, tetapi bakterianya 80% je. Yang sekarang ni tapi banyaklah kan yang fancy. Betul. Sebab kita nampak banyak kan sekarang ni dekat pasaran orang jual ada yang berenda-renda, macam-macam jenis material. Okey, kita nak tunjuk di studio Saya ni. tak boleh lah dekat studio ni ada seorang ni pakai. Selalu kita pakai memang tak nampak kan, nampak mata je. Ini antaranya pelitup muka yang unik lah. Boleh tak juru kamera kita yang paling kacak, Chairil, ambil antara dia standby je kat situ kan. Mari ke depan sikit. Ke depan sikit sebab pencahayaan tu. Okey, ini juru kamera kita, kru kita dalam studio juga memakai pelitup muka yang pelbagai. Dan ini pelitup muka yang bukan macam pelitup muka sebenarnya. Saya rasa Faris awak pakai je lah topeng tu. Nampak unik kan? Lain daripada lain. Okey, apabila kerajaan mewajibkan pemakaian pelitup muka bermula 1 Ogos di tempat awam. Jadi kita hari ini nak bercerita lebih lanjut tentang keberkesanan pelitup muka yang pelbagai ni. Sebab ini yang Faria perkenalkan, yang Marsila juga pakai. Dan ada dalam bentuk material ataupun bahan lain ini. Fabrik yang berbeza. Okey, ini untuk budak-budak, kanak-kanak kan? Kanak-kanak perempuan, ini kanak-kanak lelaki. Tapi kalau anak saya pakai tengok yang ni, dia nak pakai yang ni lah. Mariam. Yang Spiderman ni lah. Dia suka Spiderman. Okey. Tapi kita hari ini nak tahu lebih lanjut. Sejauh mana keberkesanan pelitup muka yang selain daripada yang begini? Dari segi keupayaan dia untuk menepis dan menahan anasir-anasir luar itu daripada menjangkiti individu lain. Betul. Kan? Sebab banyak kan kita ada banyak pilihan pelitup muka sekarang di pasaran. Cuma kita perlu memilih pelitup muka mana yang bersesuaian, yang mampu menghalang virus daripada memasuki merebak lah dan sebagainya. Dan kita tahu 1 Ogos tu dah bermulanya. Jadi ini antara norma baru yang perlu kita patuhi. Biasalah kalau orang hijab. Saya rasa topeng muka yang untuk orang berhijab pun dah ada. Cumanya agak tak banyak lah. Jadi kita kenalah DIY penggunaan untuk, sebab susah kan. Sebabnya kita di belakang telinga ni sebagainya. 1 Ogos 2020, maknanya kalau siapa tak pakai, RM1,000 ya kawan-kawan semua akan dikenakan. Walaupun anda memakai pelitup muka tapi letak di sini pun kena. Semuanya tidak melitup tempat yang sepatutnya atau bahagian sepatutnya, iaitu hidung dan juga mulut. Okey, bila bercakap tentang RM1,000 compound ini, kita Malaysia hari ini sempat bertanyakan kepada rakan-rakan Facebook. Kalau anda ada RM1,000, apa yang anda
nak buat dengan wang tu. Oh macam-macam, kata nak 500 nak simpan, 500 lagi nak pergi mak ayah. Kemudian ada macam nak buat pelaburan dan sebagainya, nak biar duit tu beranak, macam-macam. Kalau boleh kita kongsikan antara yang dititipkan di Facebook ini berkaitan dengan RM1,000. Kalau anda ada RM1,000, apa yang anda nak lakukan? Di Facebook anda tengok macam-macam komen. Cuma ada satu komen aja. Katanya bersiap sedia untuk bagi kepada polis. Itu pada sesiapa yang ingkar lah. Ya, maknanya dia dah standby, dia dah mempersiapkan RM1,000 tu kalau bisa kata perlu diberikan kepada pihak berkuasa. Okey, ini antara komen. Okey. Kalau nak baca sikit, Marsina nak baca? Okey, daripada Putri Love ya komennya. Okey, dia kata bagi yang terlebih duit mungkin nilai RM1,000 tu macam RM10 je, tapi bagi yang tak berkemampuan tu rasanya terlalu bernilai. Bagi saya setiap sen dan ringgit memang bernilai, tapi apa yang penting nyawa lebih bernilai dari wang, jadi hargailah, patuhilah SOP, sayangi diri dan keluarga. Betul juga apa yang dikatakan oleh Putri Love itu. Sebab ialah apalah sangat kan nilai RM1,000. Yalah, kita takkanlah kita nak semata-mata kalau kita ada duit RM1,000 kita mampu untuk membayar kompaun itu, tapi nyawa kita sebenarnya lagi berharga, lagi penting. Itu yang paling utama. Dan sebenarnya kita bukannya untuk menjaga nyawa kita sendiri, keselamatan kita sendiri, tapi kita menjaga orang di sekeliling kita. Ya, betul. Di samping kita ni memberi penekanan kepada pelitup muka sebab dah ada penguasaan, perlu juga lah diingatkan, kena seiringlah juga kan, macam mana kita tahu bahawa guna pelitup muka, penjarakan fizikalnya sekurang-kurangnya 1 meter, itu jangan dilupakan. Kadang-kadang orang kata dah pakai ni, alah tak apa. Boleh dapat-dapat. Kan? Okey, jadi kita fikirkan sama-sama dan ambil maklum tentang perkara ini. Bukanlah kita nak menakutkan anda tentang denda ni, lebih kepada seperti Marsila sebutkan, nilai nyawa itu, kesihatan tu lebih berharga sebenarnya daripada RM1,000 ini. Okey, lagi perkongsian di Facebook ke macam mana Penerbit? Ni dia. Dari Siti Azura. Alhamdulillah, dikata kalau dapat RM1,000 lah ya. Rezeki dari Allah, syukur, rahmat dan syukur selalu. Saya akan kongsikan bersama ahli keluarga dan buat modal jualan kecil-kecilan. InsyaAllah, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Macam mendoakan untuk dapat RM1,000. Maknanya RM1,000 ni macam-macam kita boleh buat. Macam-macam boleh dapat. Kalau Faria? Apatah lagi dalam keadaan sekarang ini. Ya, betul. Kan, ramai yang terjejas pendapatannya, ramai yang kena disebabkan COVID ni kan. Ekonomi dunia tak stabil. Jadi RM1,000 tu, ya Allah. Kalau awak, terutamanya kalau saya ada utama anak lah. Kan, RM1,000 itu untuk sekolah anak dan juga makan kita lah. Betul. Sebab setiap sen tu bernilai tau. Saya boleh buat 2 bulan tau. Beli barang rumah. Dapur? Dapur. Dengan RM1,000 tu. Jadi besar tak besar nilai RM1,000 tu? Besar. 2 bulan makan, kira stok sebulan stok tu. Wow, okey. Awak? Menarik. Kalau saya ada RM1,000. Saya akan jelaskan hutang-hutang yang ada. Bagus. Okey, jadi itu perkongsian kita pagi ini. Jadi kami harapkan anda keluar rumah sentiasa bawalah pelitup muka ni ke mana-mana. Kalau boleh beli sekarang pun dah lah, mungkin harga dalam RM13 untuk sepaket kan, ada beberapa helai kan, letak dalam beg, sentiasa bawa bersama-sama dengan anda. Tak pun macam kat rumah satu, dalam kereta pun satu kotak. Betul. Dalam handbag pun kalau kita perempuan kan bawa beg tangan tu boleh juga letak. Maknanya kita kena sediakan beberapa helai pelitup muka tu. Betul. Okey, itu perkongsian kita dan kita akan bawakan lebih lanjut tentang pelitup muka ni bersama dengan tetamu kita nanti. Beliau adalah Ketua Sektor Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Priya Ragun, selepas ini dalam Malaysia Hari tentang keberkesanan. Dan satu lagi. Kita tak pernah cerita pun bagaimana kita nak melupuskan ni. Ya. Kan? Betul. Kita tahu pakai je. Tahu pakai je, buang lepas tu Macam tu je. zas. Itu kita cerita. Sebenarnya dia ada caranya macam mana untuk melupuskan, tapi nanti kita akan berbincang selepas ini. Okey. Baik. Kita akan teruskan artikel akhbar hari ini. Kita mulakan di berita harian terlebih dahulu. Di muka hadapan ni, bagi saya agak menarik bagi mereka yang bakal mengeluarkan duit KWSP kan umur 50-55 ni. Mereka ini hati-hati anda kalau misalnya katalah nak keluarkan duit KWSP tu dalam usia 50-55 menjadi sasaran kepada beberapa syarikat peminjam wang. Kerana diorang ni akan cakap lah macam diorang tahu siapa yang akan keluarkan KWSP ni. Jadi dia tawarkan pinjaman KWSP. Pinjam dulu, bayar kemudian. Dia dah tahu dah siapa mangsa-mangsa ni. Di halaman ke-8 perinciannya. Jadi ini antara kaedah
yang digunakan untuk mencari mangsa kepada mereka yang akan mengeluarkan akaun 2 dan menawarkan pinjaman mudah lulus. Dikata mendapatkan wang caruman kepada peminjam dan dibayar balik apabila caruman dikeluarkan tapi tidak nyatakan kadar faedah atau keuntungan dikenakan. Dikata pinjam dulu, bayar kemudian. Dan ini diiklankan secara berluasa di media sosial. Lepas tu dia gunalah nama ala Arab lah, memaparkan gadis pakai tudung kan, dengan logo KWSP-nya. Mestilah orang percaya. Betul. Lepas tu pinjaman yang ditawarkan tu RM5,000 hingga RM50,000 dengan jaminan bayaran pinjaman penuh dan kadar faedah berpatutan. Ini yang kadang-kadang akan mengelirukan kan. Bila kata pakai logo KWSP, Betul. dengan ada orang pakai tudung, itu antara psikologi lah yang akan digunakan kepada mereka untuk mencari mangsa. Jadi hati-hatilah bila dah tahu sebegini. Zaman digital ni, logo tu boleh diambil di mana-mana dan boleh dibuat poster dan sebagainya. Jadi hati-hatilah, terutama kepada yang tahun ini nak dapat keluarkan wang, Pencarum KWSP. Bersiap sedia, berhati-hati, jangan mudah terpengaruh dan terpedaya. Okey, kita ke akhbar seterusnya. NST. Okey, kita akan kongsikan mengenai NST, The Straits Times. Okey, muka hadapan emerging job trends. Ini berita gembira jugalah kepada mereka yang sedang mencari pilihan disebabkan pemberhentian kerja dan sebagainya ataupun tiada pekerjaan ekoran pandemik COVID-19 ini. Many companies have started hiring again with growing demand in the IT, software and manufacturing industries. Growth seen in e-marketing and delivery services, as well as for videographers and graphic designers. Ini dulu boleh tahan juga ni videographer dan graphic designer ni. Sekarang muncul kembali. Dan disebutkan juga Malaysians are more willing to work in previously shunned jobs dominated by foreigners in markets and factories. Ini juga yang membuatkan kita rasa bangga kepada terhadap rakyat Malaysia. Dulu tak nak kan. Ni kerja-kerja bukan untuk kita, kerja apa yang kotor dan sebagainya. Sekarang ni disebabkan keterdesakan, adanya kesanggupan. Jadi syabas. Muka 2 dan 3 ada perincian lebih lanjut dan kalau boleh kepada yang sedang mencari kerja tidak terlalu memilih pekerjaan. Betul, sebab sekarang bukan zaman untuk kita nak pilih kerja, nak kerja itu, nak kerja ini dan sebagainya. Okay, more taking on tough jobs to survive. Dan bercakap tentang pekerjaan ini, insyaAllah Jumaat ini, minggu ni kita dah mula hari Jumaat. Betul. Kita hari Jumaat. Jadi hari Jumaat nanti kita akan bawakan cerita atau topik perbincangan tentang bagaimana untuk mula memasarkan diri kembali selepas kita dah sama ada diberhentikan ataupun hilang pekerjaan. Nak buat resume pun barangkali ada yang dah lupa. Bila kali terakhir buat resume? Lama dah. lama dah cik lama. Lama. Baru je. Baru. Sebab nak hantar resume ke sini. Tanya, anda diterima. Okey, jadi kita nak belajar untuk bagaimana memasarkan diri untuk kerjaya yang baharulah pada hari Jumaat nanti ya. Okay. Dan seterusnya kita nak berkongsi di akhbar harian Metro di muka hadapan ini mengenai solat subuh di lorong kecemasan, melakukan perkara memudaratkan diri haram, itu kata Mufti Pahang. Dan perinciannya di halaman kedua. Di sini syarikat konsensi Lebuhraya Pantai Timur LPT Ani Berhad juga ada menggesa orang ramai agar tidak menunaikan solat subuh ataupun solat lain di lorong kecemasan Lebuhraya atas faktor keselamatan, sebab keadaan itu berlaku mungkinlah akibat kesesakan lalu lintas untuk pulang ke kampung halaman bagi sambutan Aidiladha. Sebab baru-baru ni kita menyambut perayaan Aidiladha, jadi ramai yang berpusu-pusu pulang ke kampung. Tambah lagi Hari Raya Aidilfitri hari itu kita tak dapat pulang ke kampung. Jadi masa Hari Raya Aidiladha ni ramailah yang pulang ke kampung. Tapi di sini kerana viralnya gambar yang menunjukkan wanita sedang menunaikan solat. Dan kata syarikat Ani Berhad lagi, katanya dikuatiri keselamatan akan dikuatiri mungkin akan terdapat pengguna jalan lain turut sama solat dan boleh menyebabkan penunggang motosikal dan kenderaan lain tidak menyedari kehadiran mereka di situ, sebab waktu subuh, waktu gelap, kadang-kadang penglihatan kita memandu pun kita nampak tak nampak kadang-kadang. Jadi lagi-lagi di lorong kecemasan dan mungkin memberi mudarat kepada penunggang motosikal kerana itu kebiasaannya laluan yang digunakan oleh penunggang motosikal. Dan Mufti Pahang juga ada menjelaskan, saya petik di sini kata-katanya, dikatakannya bahawa melakukan sesuatu yang memudaratkan diri hukumnya adalah haram walaupun perkara dilakukan itu wajib. Cuba ikhtiar supaya dapat solat pada waktu tepat
dalam keadaan selamat. Itu dia antara apa yang dikatakan oleh Mufti Besar Pahang. Jadi diharapkan kita semua dapat mengambil iktibar daripada perkara ini, dan paling penting sekali kita perlu menerapkan keselamatan diri. Bukan saja untuk diri kita, malah untuk orang lain. Sebelum kita melakukan sesuatu perkara itu, kita perlu fikirkan dulu apa implikasi di sebalik apa perbuatan kita itu. Jadi pengguna jalan raya yang bertanggungjawab lah. Betul. Betul. Ya. Memang tanggungjawab kita untuk tuntutan untuk kita solat ya. Cuma banyak perkara yang harus kita ambil kira dalam hal seperti ini. Nama pun lorong kecemasan kan. Maknanya ada tujuan tertentu kenapa ia diwujudkan. Okey, Seterusnya kita nak di ke utusan Malaysia. Mungkin Braimad boleh kongsikan. Antara tajuknya adalah 127 ditahan tidak pakai pelitup muka. Kita dah cakap dah tadi. Jadi baru je keluar dah 127 ditahan tidak pakai pelitup muka. Yep. Ramai tu. Kan? Ramai 127 orang. 127 kali 1000. 127,000. Boleh beli kereta sebuah. Boleh. Ini polis telah menahan 127 individu kerana melakukan kesalahan tidak memakai pelitup muka di tempat awam walaupun perintah itu diwajibkan. Jadi mereka antara 315 individu ditahan kerana ingkar. Menteri Keadaan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata daripada jumlah yang ditahan, 3 individu ditahan Braimad, manakala 312 individu pula dikenakan kompaun. Macam mana kalau macam dah bagi tahu juga tak buat leka ke macam mana ke sepatutnya macam 1 Ogos okey semua kena pakai topeng, pelitup muka. Mungkin secara psikologinya perlu digerakkan juga penguatkuasa ini turun. Macam maknanya 1 Ogos kata polis nampak polis mungkin psikologinya begitu. Kena macam tu ke? Sebab kita ni ialah tak lari daripada kealpaan, keterlupaan. Itu perkara biasa. Sebab kadang-kadang bukan kita sengaja tidak memakai. Kadang-kadang kita sedang keluar isi minyak. Sebab ada yang dikenakan kompaun di stesen minyak kan. Keluar sekejap saja dan tidak berdepan dengan orang ramai pun. Tetapi ialah nak mula meletakkan dalam fikiran yang keluar saja pakai. Betul. Itu yang kita panggil normal baru kan, supaya kita membiasakan diri untuk melakukan sesuatu perkara yang mungkin sebelum ni kita tak biasa. Bagi kita nak isi minyak tak perlu pakai pelitup muka. Tapi sekarang kita diwajibkan kalau berada di tempat awam saja mesti kena pakai pelitup muka. Mari kita saling mengingatkan ataupun mungkin di telefon pintar ni wallpapernya letak Topeng. Gambar pelitup muka ke kan, supaya ingat tengok je kena pakai pelitup muka. Sebab saya pernah sekali dua terlupa. Bergegas kembali ke kereta untuk mendapatkan pelitup muka tu. Ya. Sampai ke dalam premis tau. Pusat membeli belah. Sampai macam tu sekali. Jadi siapa yang ada pasangan, sila ingatkan pasangan anda. Betul. Kalau boleh bawa lebih lah. Kalau boleh. Pakai topeng. Sweetnya. Okey. Baik, Fariha. Ya, kita sama pesan memesan. Baik, selain daripada itu, bulan Ogos ni bulan yang sangat istimewa. Ya, bulan kemerdekaan dan juga pelancaran bulan kebangsaan telah pun dilaksanakan. Dan di Ameisha juga kita nak berkongsi sesuatu yang menarik berkaitan dengan bulan kebangsaan ini. Jadi untuk itu, bermula hari ini, kita mewujudkan satu segmen dipanggil Cerita Bulan Merdeka. Pasti ni banyak. Klasiknya. Konon-konon ada feeling merdeka lah. Okay, apa yang akan dikongsikan dalam segmen ini? Okey, setiap hari insya-Allah kita akan bawakan perkongsian yang menarik berkaitan dengan kemerdekaan. Apa yang berlaku pada 31 Ogos 1957 dan sebelum dan juga selepaslah. Jadi berkaitan dengan apa yang berlaku terhadap negara kita. Okey, untuk episod pertama ni saya nak kongsi dulu boleh ya? Boleh. Silakan. Boleh. Lepas ni Marsila pun boleh kongsi, Fariha pun boleh kongsi, siapa pun anda pun boleh kongsi apa yang menarik tentang kemerdekaan. Okey, cerita Bulan Merdeka untuk kali ini saya nak kongsikan sebuah buku tapi saya segan sikit sebab buku ni dia ada kulit dia. Tapi tah mana pergi kulit sebab kulit dia cantik. Tapi saya tunjuklah gambar kulit ni begini. Road to Nationhood. Dan menariknya buku Coffee Table Book ini ialah ini adalah himpunan koleksi penerbitan NSTP. Dia daripada tahun 1941 hingga 1966. Dia tulis from the pages of the NSTP Group publication, artikel-artikel surat khabar dan sebagainya. Jadi buku ini dah lebih kurang berapa? Hampir 20 tahun dah diterbitkan. Dah lama dah. Cuma sangat-sangat menarik kerana kita nak, kalau yang tak pernah pergi arkib negara tu kan, boleh menyelak halaman-halaman ni
tahu tentang cerita-cerita yang berkaitan dengan sejarah yang ditulis dalam bentuk laporan berita, surat khabar. Ya, ada The Straits Times, ada Malay Mail dan sebagainya. Okey, jadi untuk episod kali ini saya nak kongsikan tentang berita tentang pengisytiharan kemerdekaan pada 21 Februari 1926. Kalau boleh kita kongsikan balik, okay, ini antara komik yang dititipkan ataupun dikongsikan dalam surat khabar itulah. Muka hadapannya M Day, M tu Merdeka lah, Merdeka Day, August 31st 1937, If God Permits. Ini satu sangat menarik. Pengisytiharan kemerdekaan yang dibuat oleh Tunku pada tahun 1956 di Melaka, kan? Dalam watikah itu tidak disebutkan if possible. Maksudnya ketika berbincang dengan British penetapan 31 Ogos tu kalau jadi. Maknanya tak tentu lagi. Bergantung kepada kesiapsiagaan kerajaan sebelum itu untuk memastikan jadi atau tak jadi. Jadi dalam watikah tu Tunku tak baca if possible. Maknanya Tunku baca if God permits, insya-Allah. Itu sangat menarik. Jadi wartawan tu menuliskan di muka hadapan pada 21 Februari ni ketika Tunku berada di Melaka selepas pulang dari London yang diarak oleh ribuan orang ramai. Jadi dalam teknologi moden sekarang ni, saya tertarik bila saya tengok artikel surat khabar ni, saya akan tengok ada tak video di YouTube. Ada. Rupanya ada. Aduh. Sebenarnya ada kalau kita carikan. Kalau kena pandai carilah. Jadi mari kita dengarkan. Pintu penjajahan bangsa-bangsa asing terhadap bangsa Melayu telah penuh sesak dengan manusia menunggu pulangnya rombongan merdeka dari London. Lebih daripada 50,000 manusia membanjiri kota Melaka pada hari yang bersejarah itu. Kota Melaka... Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Siani, saya atas nama rakyat Melayu mengisytiharkan bahawa kemerdekaan penuh persatuan tanah Melayu di dalam Commonwealth menurut perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Pada 20 hari yang di hujung tu kalau saya tak salah dengan izin Allah lah, if God permits, tapi sebab orang dah sorak jadi tak kedengaran. Jadi dia sangat seronok bila kita baca artikel surat khabar dan juga catatan sejarah, kemudian kita jumpa videonya, visualnya, sangat mengujakan lah. Jadi kalau nak dapatkan buku ni, kena carilah Road to Nationhood, tapi bukan yang inilah, ini kulit dalam. Ini yang sebab dah hilang kan. Ada, saya tak tahu saya letak di mana. Itulah dia. Baik. Satu perkongsian yang sangat bermakna bagi kita semua lah apabila kita perlu meneliti apakah sebenarnya yang kadang-kadang kita pernah dengar, kita pernah belajar, kita pernah, tapi mungkin setiap tahun kan kita lupa sejenak. Jadi ini antara yang kita perlu segarkan kembali ingatan kita. Saya sukalah berkenaan dengan bulan Merdeka ni, cerita bulan Merdeka ini. Sebab kita boleh dapat semula banyak cerita-cerita yang menarik. Kadang-kadang ada macam Fariha cakap tadi, kadang-kadang kita macam terlupa, ingat tak ingat dan sebagainya. Jadi bulan kemerdekaan ni marilah sama-sama kita memupuk semangat kemerdekaan. Ada sisi-sisi lain yang kita belum tahu sebelum ni kan. Jadi harapnya apabila kita refresh kembali ni, banyak perkara baru yang kita pelajari. Okey, itu berkaitan tentang cerita bulan Merdeka. Esok nantikan apa. Okey. Baik. Jadi sekarang Masihlah. baik, okey, saya nak kongsikan pula mengenai wara-wara Nestle gaji seumur hidup. Okey, peraduan Nestle gaji seumur hidup mendapat sambutan hangat dari seluruh Malaysia kerana lebih 1 juta penyertaan telah diterima dalam masa 15 minggu sahaja. Dalam jutaan penyertaan, hanya 17 peserta sahaja yang bertuah bakal memenangi gaji seumur hidup. 17 peserta juga bertanding untuk badan-badan amal yang terpilih. Setiap badan amal terpilih akan menerima gaji setahun iaitu RM36,000. Dua pemenang terakhir bukan saja akan menerima gaji bernilai RM3,000 sebulan untuk seumur hidup, malah badan amal yang mereka wakili turut menerima 2 kali ganda gaji setahun iaitu sumbangan sebanyak RM72,000 setiap satu. Jadi kita nak tahu siapakah yang menjadi pemenang gaji seumur hidup ini. Saksikan peraduan akhir gaji seumur hidup 8 Ogos Sabtu 10 malam di TV3. Hidup gajinya ya. Kalau Fariha dan juga Ellie, kalau dapat gaji seumur hidup sebanyak itu, apa yang anda berdua nak lakukan?
Ini lebih daripada 1,000 ni. Tadi 1,000 Tadi 1,000 kan? Makan dah tak perlu nak risau dah. Barang dapur tak perlu risau. Pergi melancong lah barangkali. Okey, seterusnya. Seterusnya barang-barang berkenaan dengan ini geng pagi Hot A. Untung dia lah. Semua dia lah semua sekarang. Dia dapat, nak cara sebelah kita sekarang. Oi. Oi, jadi wartawan. Okey, ini mereka bertiga. Syuk, Syuib dan Fizi menyokong cabaran untuk menjadi wartawan di sidang media bersama dengan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Jadi kalau nak tahu macam mana mereka menjadi wartawan ni, boleh saksikan mereka di YouTube Hot TV mulai hari inilah 3 Ogos. Kesempatan bertanyakan soalan lah kepada Datuk Nur Hisham Abdullah ya. Oh, ada perkongsian istimewa eksklusif Geng Pagi Hot. Dan satu lagi kita nak kongsikan kepada anda ini tentang Restart Malaysia Challenge, sertai acara Restart Malaysia yang akan bermula pada 17 Ogos hingga 16 September 2020 ini. Kepada yang berminat untuk menyertai acara ini, pendaftaran dibuka sekarang dan akan ditutup pada 16 Ogos. Segala maklumat lanjut anda boleh layari getbibb.com/events/69. Okey, ayo cepat-cepat dia dapat. Baik. Nak berehat seketika selepas ni. Kita nak cakap berkenaan dengan pelitup muka. Ya, penguatkuasaan pemakaian pelitup muka macam yang kita kongsikan di awal rancangan tadi. Dan selepas ini kita akan memperincikan lagi mengenai pelaksanaan pemakaian pelitup muka. Jadi, teruskan setia bersama kami di Malaysia Hari Ini. Pemakaian pelitup muka kini sudah menjadi kebiasaan baharu kepada rakyat Malaysia sejak bermulanya penularan COVID-19. 1 Ogos 2020 merupakan tarikh bermulanya penguatkuasaan pemakaian pelitup muka yang diwajibkan ketika menggunakan pengangkutan awam dan ketika berada di tempat-tempat umum. Kini saya berada di sekitar Ibu Negara bagi meninjau bagaimana kepekaan rakyat Malaysia terhadap pemakaian pelitup muka ini. Pakai pelitup muka atau denda RM1,000. Pelitup muka kini boleh dikategorikan sebagai perisai paling penting dalam menghadapi wabak COVID-19. Rata-rata orang awam memakai pelitup muka dan sedar akan perintah yang telah dikeluarkan pihak kerajaan. Memang bagus kerajaan wajibkan pemakaian pelitup muka ni, tapi kalau boleh bagi garis panduan yang lebih jelas. Macam sekarang ni kita tahu pemakaian pelitup muka ni wajib di tempat awam mulai hari ni. Tapi kita tak tahu macam mana pula prosedur dia dekat tempat beriadah, macam di Taman Tasik kan, bila orang beriadah tu, adakah benda tu wajib untuk mereka juga ke, atau mereka ada kebenaran untuk tak pakai ke? Kalau boleh ada penghususan sikitlah bab tu. Tinjauan mendapati pusat tumpuan di sekitar Bukit Bintang, Kuala Lumpur dipenuhi orang ramai pelbagai kaum serta warga asing sempena hari cuti sambutan Aidiladha Sabtu lalu. Orang ramai dilihat memakai pelitup muka sama ada berada di luar maupun di dalam pusat beli belah itu. Selaku pelajar, Muhammad Ashraf Muhammad Asri menyambut baik arahan kerajaan yang telah mewajibkan pemakaian pelitup muka di kawasan tumpuan bagi menyekat penularan wabak pandemik itu. Pada saya, benda ni sesuatu yang baiklah sebab kalau kita tengok kes makin meningkat kan sekarang. So, kerajaan mengambil langkah yang baik lah. Kegagalan mematuhi peraturan baharu ini boleh didenda RM1,000 di bawah Akta 342 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Menurut bapa kepada 4 orang anak, Muhammad Asri Mat Daud mengambil berat juga terhadap pembuangan pelitup muka ini. Saya bawa emas tu balik ke rumah dan lupuskan dalam tong sampah di rumah untuk tidak tersebar penyakit itu kepada orang lain. Masyarakat perlu berganding bahu membantu negara bagi memerangi penularan wabak COVID-19 ini. Secara keseluruhannya, masyarakat dilihat memahami dan mematuhi arahan serta SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP termasuk arahan pemakaian pelitup muka yang telah mula berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Okey, rata-rata kita dapat lihat pematuhan lah. Cuma ada perkara-perkara tertentu yang barangkali
rakyat mahukan pihak berkuasa memperhalusi seperti disebutkan tadi. Kita bercakap tentang penguatkuasaan pemakaian pelitup muka dan keberkesanan jenis-jenis ini dan juga bagaimana nak melupuskannya. Ya, Marsila? Betul, sebab kadang-kadang kita bila pakai pelitup muka tu, ada setengah orang buang saja ke dalam tong sampah ataupun mungkin letak di tempat berata-rata. Jadi sebenarnya ada cara-cara tersendiri bagaimana untuk kita melupuskan pelitup muka itu. Jadi untuk itu, untuk berbincang mengenai perkara ini, kami bawakan kepada anda di studio hari ini, iaitu Dr. Priya Ragunan, Ketua Sektor Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar, Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar, Doktor? Khabar baik, Selamat apa khabar? Selamat pagi. Ya. Dr. Priya ni bagus. Sampai saja terus memaklumkan kita tentang penjarakan fizikal. Jadi kita pun macam mengingatkan kita. Kan. Doktor, terima kasih banyak-banyak juga ya. Sama-sama. Okey, kita bercakap tentang penguatkuasaan ini. Kita kalau boleh tidak mahu melihat ini sebagai penguatkuasaan. Kita nak lihat ini sebagai satu kesedaran normal baharu, kan? Betul. Jadi setakat ini bagaimana pada pandangan doktor tentang amalan rakyat Malaysia bila bercakap tentang pelitup muka ni? Okey, mungkin rakyat tak faham dan rakyat rasa kenapa kerajaan terpaksa mewajibkan. Okey, isu yang berlaku adalah pada asalnya bila COVID ini mula dikatakan menjangkiti orang, semua orang rasa takut. Kami dah buat MCO. Bila kita dah buka MCO tu, jadi RMCO, orang rasa mungkin selesa sedikit. Kita nampak orang pun tidak mengamalkan penjarakan. Orang pun kira leka sedikitlah. Pergi ke shopping mall, beramai-ramai, makan bersama-sama. So nampaknya mereka tidak, saya bukan kata tidak ambil serius, mungkin rasa semua baik sekarang. Jadi, mewajibkan pelitup muka ni merupakan, saya rasa, cara kerajaan untuk mengingati rakyat, okey, supaya mengambil dan langkah-langkah kawalan pencegahan yang sepatutnya. In fact, bila kita pakai pelitup muka, kami pun ingat, ada pelitup muka. So kami kena amalkan langkah-langkah kawalan pencegahan yang lain. So itu adalah satu cara kami untuk mengingati rakyat. Betul juga, bila kita dah pakai tu kita secara tak langsung kita sedar yang kita sedang dalam fasa berhati-hati. Ya, betul. Sebab kita tak tahu kan kerana virus itu tidak kelihatan. Jadi kita perlu sentiasa memakai pelitup muka. Jadi bagaimana pendapat doktor sendirilah, bagaimana cara untuk kita memupuk lebih banyak kesedaran tentang pemakaian pelitup muka yang betul ini? Okey. So mungkin pertama sekali, sesiapa yang lebih tahu dan sesiapa yang faham perlulah menjadi advokat kita. Perlu memberitahu keluarga, ahli keluarga, perlu memberitahu orang ramai. So cara-cara pemakaian pelitup tu adalah pun sangat penting. So semua orang bila pakai pelitup muka, banyak yang dikatalah pakai biru kat luar bila nak jaga diri sendiri, pakai biru kat dalam bila nak jaga orang lain. Sebenarnya tak betul lah. Cuma ada satu cara untuk menggunakan pelitup muka, iaitu dengan bahagian berwarna kat luar, permukaan berwarna, permukaan putih tu adalah di bahagian dalam. Oh, doktor, ada yang kata kalau untuk jaga diri biru dalam. Tapi tak betul. Oh, saya tak pernah dengar. Macam-macam orang cakap. Tapi tak betul. Tapi tak betul. Memang yang berwarna di luar. Ya. Okey, cop. Doktor, yang warna merah jambu ni macam mana? Samalah. Yang putih tu di dalam. Maknanya dia tak ada beza lah kalau dari segi warna. Dari segi warna tak ada beza. Cuma putih di bahagian dalam. Dan bahagian logam ni, jalur logam tu kenalah di atas hidung. Di atas hidung. Ya. So janganlah pakai terbalik. Okay. Bukan untuk ditekapkan kepada dagu yang besi ni, logam ni untuk hidung ya. Okey, baik. Okay, seterusnya. So bila kita pakai mask ni, kita kena pegang pemegangnya sahaja sepatutnya. Okey, pasang mask. Ya. Okey, pastikan tutup hidung dan bawah tutup dagu. Dan kita tekan jalur logam supaya fit dia baik-baik. Ini adalah cara untuk menggunakan mask. Itu juga senang kan kalau kita pakai. Bila nak tekan tu betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Betul tak betul? Ya. Okey, itu cara dia. Okey, and then cara buka pula pakai saja pemegang. Dan
kalau kita terus melupuskan mask ni, boleh lupuskan dalam tong sampah bertutup. Tong sampah bertutup, okey. Itu sahaja. Dan katalah kan semua orang pergi makan, mana nak simpan mask, macam-macam lah gantung kat dagu. Okey, simpan satu beg plastik, kita kata resealable bag, itu saranan WHO, atau beg kertas pun boleh, dalam handbag ke mana-mana beg, simpanlah mask ni dalam beg tu. Sebab jangan lupa permukaan ini adalah permukaan yang tercemar. Betul. So that's why bila kita gantung kat dagu tu, maksudnya kita menyentuh permukaan tercemar, kan? Bila gantung. So masuk dalam beg tu, simpan. Selepas makan boleh ambil, pakai pemegang dan pakai semula. Okey, selepas ditanggalkan buat sementara, contoh kita nak pergi makan dan sebagainya. Lepas tu barangkali kita lupa, berapa lama ia boleh disimpan sebelum digunakan kembali ataupun sebelum dia tidak boleh digunakan? Okey, sebenarnya kami katalah ini surgical mask. So boleh pakai untuk 4 jam lah berterusan dan terpaksa tukar. Tapi katalah dalam sehari susah juga kita nak beli banyak. Dan as long as kita katalah mask ni tidak tercemar, tidak koyak, tidak basah, kita boleh pakai paling maksimal 8 jam. That means 1 hari. So balik rumah lupuskan. Boleh juga. Jadi doktor, macam doktor kata tadi, kalau kita nak makan dan sebagainya, kita boleh letak dalam beg ataupun dalam plastik yang disil itu. Jadi perlukah kita disanitizekan plastik itu? Oh, tak perlu. Tak apa. Yang penting jangan sentuhlah permukaan. Okey. Sebab saya punya satu sikap macam bila saya makan di meja di luar, saya letak begini tak? Tak boleh lah tak boleh kan? Sepatutnya tak boleh lah. Ya. Okey, banyak perkara yang kita nak faham tentang pelitup muka ni perlu diwajibkan sebab kadang kita tak mau wajib dan ikut buta-buta saja. Kita kena faham apa yang kita laksanakan ini. Okey, di pasaran sekarang terdapat jenis-jenis. Okey, satu yang surgical mask ini dan kemudian ada yang jenis kain dan saya pun tak tahu ini material apa. Macam sponge. Macam tak tahulah spandex pun juga. Wallahualam. Tapi yang dia fleksibel lah. Dan macam-macam lagi jenis. Okey, doktor nak jelaskan tentang keberkesanan selain daripada jenis surgical mask ni? Sebenarnya kami sarankan 2 jenis mask. Okey, so mask surgical mask ni sebenarnya disarankan untuk anggota-anggota kesihatan, warga emas 60 tahun ke atas, orang yang sakit dengan gejala dan juga orang yang mempunyai penyakit kronik seperti diabetes, darah tinggi, kencing manis. Kami mengharapkan mereka menggunakan pelitup muka surgical. Walau bagaimanapun untuk pelitup muka kain, sebenarnya ada juga saranan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia tentang jenis pelitup kain yang paling efektif. Okey. So jenisnya adalah jenis 3 lapis juga, di mana lapisan luar adalah lapisan yang menghindar penyerapan air yang dibuat daripada polyester. Lapisan tengah adalah lapisan penapis yang juga dibuat oleh lapisan yang menghindar penyerapan air polyester juga, dan lapisan dalam adalah lapisan yang menyerap air, mungkin kapas. So actually Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengeluarkan video juga cara untuk membuat mask tu sendiri supaya tak susah. Walau bagaimanapun di pasaran ada pelbagai jenis lah, seperti yang ditunjukkan, cotton lah, silk lah dan pelbagai jenis. Sebenarnya dari segi KKM, di mana boleh kami mengharapkan menggunakan mask seperti yang disarankan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Walau bagaimanapun jika tak boleh kena pakai mask kain biasa yang lain, boleh juga. Tetapi yang penting kami hendak semua orang faham adalah penggunaan mask ini adalah bersama dengan langkah kawalan dan pencegahan yang lain. Sebenarnya mask ini adalah sangat perlu di tempat di mana pengamalan penjarakan fizikal tidak dapat diikuti oleh orang. So kalau kita tidak dapat amalkan penjarakan fizikal, perlulah pakai mask. So that is why kerajaan telah menetapkan kena memakai mask dalam pengangkutan awam sebab tidak ada penjarakan fizikal antara tempat duduk. Dan sama juga di tempat awam yang sesak sebab tidak ada penjarakan sosial. So asalkan ada penjarakan sosial, sebenarnya kami tidak perlu menggunakan mask atau pelitup muka. Tapi lebih banyak tempat yang penjarakan fizikalnya susah untuk diperolehi ataupun dilakukan. Jadi lebih baik memakai pelitup muka. Pelitup muka. So adalah boleh dikatakan penghalang lah. Kita boleh anggap penghalang. Walaupun keberkesanannya mungkin berbeza, tapi kami kena faham bahawa pemakaian pelitup muka ni bukan 100% juga. Betul. Baik, saya nak tahulah doktor mengenai sekarang kita ada pelbagai jenis pelitup muka, antaranya washable. Berapa kerap
jika kita memakai jenis yang perlu dibasuh Kain, itu, yes. okey, adakah kita setiap kali kita pakai kita perlu terus basuh ataupun kita boleh pakai untuk beberapa kali? Okey, sama juga untuk pelitup muka kain. Dalam sehari itu bila makan masuk dalam beg, simpan. Balik rumah cuci. Petang tu cuci. Macam pakai baju lah kan? Pakai baju. Satu sesi pakai, lepas tu cuci lah. Ya, betul. Ya, okey. Kita kena fahamkan ini. Dan saya ada satu soalan yang masih nak tanya tentang usia. Betul. Itu penting Sebab soalan ni. Ya, ada anak-anak kecil ni. Ya. Semalam saya ada terbaca di akhbar. Okey, katanya Dr. Nur Hisham ada memberitahu bahawa pelitup muka tidak boleh dipakai oleh kanak-kanak berusia 2 tahun kerana boleh memberi kesan sukar bernafas. Jadi pada pendapat doktor sendirilah mungkin alternatif lain sebab kita tak boleh menggunakan pelitup muka terhadap kanak-kanak tersebut. Betul. Jadi mungkin menggunakan face shield ataupun sebagainya. Tak. Untuk kanak-kanak berumur 2 tahun ke bawah, termasuk bayi, kami sarankan jangan bawa keluar saja. Ya, betul. Itu kan? saja Betul. langkah kawalan. Ya. Tak payah pakai apa-apa sebab kami rasa memang tidak sesuai. Jadi kalau ini mungkin untuk 3 tahun ke bawah ni, senang cerita tak perlu. Tak perlu bawa keluar ya. Tak golongan-golongan yang berisiko ni. Okey, satu lagi ini antara perkara yang mungkin menjadi kekeliruan juga, yang pergi beriadah, bersenam, berlari dan sebagainya kan. Sebab ada kes baru kita ketahui yang pengsan dan sebagainya kerana berlari sambil memakai pelitup muka. Ya doktor? Macam mana? Okey, so sebenarnya kami tidak sarankan pemakaian mask semasa bersenam. Memang agak sukar untuk kita bersenam dengan memakai mask. Cuma itulah semasa bersenam tu cubalah amalkan penjarakan. So itu yang menjadi isu. So kalau semua orang bertanggungjawab dan semua orang mengambil tindakan supaya tidak berdekatan dengan yang lain, saya rasa tak ada masalah. So tanggungjawab tu di tangan orang ramai juga. Betul. Okey. Pokok pangkalnya dia terletak pada diri kita sendiri. Bagaimana rasa sikap kebertanggungjawaan kita dalam memerangi hal ini. Ya, okey. Kita itu yang kita jaga kita tu. Ya. Marsha lupa saya ingatkan, saya lupa doktor ingatkan. Ya, kita saling ingat mengingatkan satu sama kita. Doktor, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini. Semoga bermanfaat dan memberikan kesedaran kepada semua. Ya, Dr. Priya Ragunath, Ketua Sektor Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya, sentiasa ingatkan diri kita tentang penjarakan fizikal dan juga pemakaian pelitup muka. Okey, kita nak berehat seketika. Kita nak terus bersama dengan Farihah. Farihah nak menyapa seorang hajah yang baru saja menyempurnakan ibadah hajinya nun jauh di Kota Makkah. Silakan Farihah. Baik, terima kasih Eli dan juga Marcella. Baik, kita nak terus berhubung dengan antara kalau dikirakan beliau ini merupakan 8 rakyat Malaysia menetap di Arab Saudi yang terpilih mengerjakan ataupun menunaikan rukun Islam yang kelima. Kita nak bersama dengan Puan Fauzia Muhammad Yusof. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Fauzia, minta maaf lah ya. Sekarang pukul apa di sana? Pukul 3? Sekarang pukul 3.40. 3.40. Baik. Kita terima kasih bersama dengan kami 3.40 pagi bersama dengan kami ini. Mungkin sedikitlah kita boleh kongsikan pengalaman kan. Kita sedia maklumkan bahawa disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Jadi puan antara jemaah Malaysia yang terpilih menunaikan fardu haji di sana. Jadi pengalaman bagaimana? Assalamualaikum semua. Secara jujurnya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila saya tahu je saya dapat untuk menunaikan haji ni, tak terucap. Apa yang saya buat waktu tu adalah menangis. Itu saja yang saya mampu dan waktu tu sangat gabut. So far, perjalanan Alhamdulillah permudahkan. Kami di sini sentiasa melihatlah video ataupun gambar-gambar yang tular bagaimana memperlihatkan kalian mengerjakan ataupun menunaikan haji di sana kan dengan norma baharu tu. Bagaimana? Dengan jaraknya lebih 2 meter kan? So far Alhamdulillah. Memang dia orang punya SOP tu sangat-sangat bagus. So even kita turun daripada dalam bas sendiri pun memang dia orang dah aturkan dan memang kita kena ikut dengan social distance yang ditetapkan. Maknanya kalian diberikan juga ke macam barang-barang yang telah di steril dan sebagainya seperti pemakaian macam batu-batu tu yang telah disteril ke bagaimana? Mungkin boleh ceritakan. Untuk pengetahuan semua, Alhamdulillah
semua kos adalah daripada Saudi. So kita memang tak ada bayar pun, even daripada flight, semuanya ditanggung. Even daripada batu pun memang semua dia lah disediakan. Itu semua memang dari steril difahamkan juga berkenaan. Okey. Dan Fauziah kabarnya telah menetap di sana 8 tahun ya, bekerja sebagai jururawat. Almost 8 tahun saya bekerja di Riyadh. Apakah pengalaman yang bila menunaikan ni kan, mungkin berceritakan sedikit pengalaman yang memang tak dapat dilupakan selain daripada memang terpilih, anda yang paling istimewa yang telah dipilih, pengalaman ketika menunaikan fardu haji ini? So far bila saya jejakkan kaki dekat Mekah, waktu dalam bas tu menangis. Sebabnya kalau kita tahu Mekah ni memang terlampau ramai orang. Even kalau hari-hari biasa pun bila orang buat umrah, tapi ni kosong. Tak ada siapa. Kedai-kedai pun semuanya kosong. So terasa macam terdetik dekat hati ni. Bila Allah tu kata dia nak bagi, dia akan bagi. Kalau dia nak tarik, memang dia tarik. So memang kosong waktu tu. So, bila tengok betul-betul jemaah haji yang ada dekat situ, terus terdetik rasa macam betul. Kalau Allah kata dia nak ambil, memang dia akan ambil. Segala nikmat. Bila kami saksikan antara paparan visual dikongsikan di sini kan, sangat tenang sebab kita tahu bahawa bagaimana kalau di Mekah kan berpusu-pusu manusia di situ, tapi kali ini menunaikan dengan secara sangat tenang. Betul lah. Sebabnya yalah kalau yang kita tahu selalunya jemaah akan berebut-rebut, tapi ini memang totally waktu tu adalah kita dengan Allah sahaja. So memang fokusnya lebih tinggi, lebih diberikan. Betul. Betul, fokusnya adalah lebih tinggilah. Baik. Dan bagaimana pula cuaca di sana? Cuaca di sana time Arafah especially. Selalunya dekat Mekah kita punya temperature adalah dalam 40 jenis macam tu, tapi waktu Arafah 9 Zulhijjah tu dengan angin memang sangat sayup waktu tu. Dan waktu malam tu kita di Muzdalifah. Muzdalifah hujan. So memang basah lah dekat Muzdalifah tu. So kita tidur pun dekat atas sofa yang disediakan tu. Memang berhujan lah malam tu. Yang lainnya memang cuaca memang sangat bagus. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana dengan sokongan dan juga kata-kata semangat daripada keluarga sendiri kan? Sebab kita pun mula tak sangka katanya haji ditangguhkan, tak ada. Tetapi kali ini tengok Fauziah pun terpilih kan? Itulah sebenarnya saya pun terkejut juga sebabnya waktu 9 hari bulan saya daftar dengan MOH. Result keluar 12 hari bulan dan saya tak diterima waktu tu. So, terasa macam okey, mungkin tak ada tak ada chance untuk buat tahun ni, insya-Allah tahun depan. Tapi 21 hari bulan diorang call, diorang kata saya terpilih. Tak tahu nak cakap apa. Semuanya bilanya bagi tahu dekat family semua, so semua orang macam terkejut. Dan diorang kata memang rezeki lah. Sebab lagi satu, kalau tak silap saya, sebelum ni diorang kata dalam 10,000 diorang nak limit. Tapi jemaah yang ada waktu kita mengajarkan haji ni dalam 1,000 lebih-lebih. Oh, 1,000 lebih je? Memang dilimitkan. Okey, dan mungkin nak tahu juga selepas hari ini nanti perancangannya Fauziah akan pergi ke mana? Pagi ni saya akan balik ke Riyadh. So, kita lepas daripada ni kita kena kuarantin lagi. Dalam masa 7 hari. Lepas daripada tu, baru kita boleh sambung kerja. Okey. Sikit kata-kata Fauziah lah. Mungkin ini antara, kita melihat bukan saja Fauziah bertuah, tetapi mungkin ada sesuatu yang ingin Fauziah kongsikan. Apa yang telah diatur oleh Allah SWT. Jujurnya, saya pun tak tahulah. Saya cuma mampu cakap Alhamdulillah je lah. Mungkin doa-doa daripada ibu bapa. So, saya antara yang terpilih ataupun doa-doa daripada kawan-kawan dan juga semua kaum muslimin dan muslimat. Baik.
Kami mendoakan juga buat Fauzia, moga semuanya sihat, ya, sejahtera dan nanti boleh kembali bertugas seperti biasa. Terima kasih. Baik. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Fauziah Muhammad Yusof antara jemaah haji ataupun rakyat Malaysia. Hanya 8 rakyat Malaysia yang menetap di Arab Saudi yang terpilih untuk menunaikan padu haji. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan berbicara lebih lanjut berkenaan dengan lanjutan moratorium dan juga bantuan bersasar kepada siapa yang akan layak untuk menerima lanjutan moratorium ini selama 3 bulan. Nanti kita akan bincangkan lebih lanjut berkenaan ini bersama dengan tetamu kita sebentar saja lagi di Malaysia hari ini. Bagi saya wajarlah. Moratorium ni wajar dilanjutkan. Ya, saya rasa dia dapat membantu golongan-golongan yang terjejas akibat pandemik ni. Dengan adanya lanjutan moratorium, tempoh yang diberikan dapat membantu golongan yang hilang pekerjaan untuk menstabilkan kewangan dan mengumpul wang. Yang hilang pekerjaan tu bagi saya mungkin diorang boleh gunakan duit yang sepatutnya diorang bayar tu untuk perbelanjaan bulanan diorang. Diorang dapat tempoh masa untuk build balik lah, untuk cari balik pendapatan dan bagi stabil dulu, lepas tu boleh teruskan. Dengan adanya lanjutan penangguhan moratorium ini sedikit sebanyak dapat membantu golongan terbeban dari segi kewangan. Lanjutan moratorium selama 3 bulan ni dia sedikit sebanyak membantu meringankan beban golongan yang terkesan akibat pandemik COVID-19, terutamanya mereka yang hilang pekerjaan untuk menstabilkan semula ekonomi sendiri dan juga keluarga selain membantu mereka untuk mengumpul wang untuk masa hadapan. Lanjutan moratorium memberikan impak yang positif kepada perusahaan kecil dan sederhana yang terkesan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pada Mac yang lalu untuk meningkatkan semula pertumbuhan ekonomi mereka. Membantulah diorang, membantu perusahaan kecil. Diorang boleh gunakan sumber kewangan tu untuk boostkan diorang punya perniagaan lah. Baik, itu sebahagian daripada pendapat rakyat Malaysia berkenaan dengan moratorium ini. Kita berbicara lanjut berkenaan dengan lanjutan moratorium dan juga bantuan bersasar. Rata-rata kalau kita dengar tadi Masila, ramai yang mengatakan bahawa individu yang hilang pekerjaan dapat membantu mereka, kan? Betul. Jadi maknanya dengan lanjutan moratorium ini membantu individu yang hilang pekerjaan mungkin dapat meringankan sedikitlah beban yang mereka alami. Jadi untuk berbincang lanjut mengenai lanjutan moratorium bersasar ini, kami bawakan pada anda Puan Khadijah Iskandar, Bendahari Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi puan dengar semua boleh dikatakan ramai yang bercakap berkenaan dengan bantuan ini dapat membantu individu yang hilang pekerjaan dalam kita menempuh pandemik baharu ini. Ramai yang terkesan, kan? Tapi mungkin puan boleh ceritakan, sebab itu hanya satu, siapakah sebenarnya yang layak untuk mendapat lanjutan moratorium ini yang akan diberikan selama 3 bulan? Okey. Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, ada sebenarnya lanjutan moratorium ni ataupun kelonggaran diberikan pada individu, golongan individu yang terjejas akibat COVID, di mana mereka mungkin hilang pekerjaan ataupun mungkin telah dipotong gaji. Jadi itu adalah golongan-golongan di mana sekiranya mereka ni memang layak menerima moratorium daripada bulan April hari itu. So yang mana hilang pekerjaan boleh lanjutkan lagi moratorium selama 3 bulan. Maknanya tarikh terakhir dia bulan Disember lah sampai hujung tahun ni untuk bagi dia peluang untuk cari pekerjaan. Apa jadi lepas 3 bulan? Lepas 3 bulan jumpa bank lagi. Jumpa bank, kita bincang lagi sama ada boleh lagi tak kita lanjutkan. Pada mereka yang telah dikurangkan gaji pun boleh pergi berjumpa dengan bank, and bank boleh kita adjust dia punya installment payment lah, ansuran bulanan dia. Banyak mana yang dia kehilangan dia punya pendapatan tu, jadi kita kurangkanlah. Bagi di Agrobank pula kita ada satu lagi golongan, sebab Agrobank ni dia di FI, kita ada satu
pinjaman hartani. Kita hartani di mana kita bagi peminjam individu juga untuk beli tanah pertanian. So mereka ini juga layak ya. Kalau secara generalnya ada 2 kategori, tapi di Agrobank ada kategori ketiga yang layak, di mana mereka ni tak semestinya bekerja, tapi bekerja dengan orang. Tapi mungkin dia ada beli tanah untuk usahakan tanah, bekerja sendiri tapi di atas pinjaman tu atas nama individu. So mereka pun boleh datang untuk memohon lanjutan lagi moratorium ataupun kita panggil penjadualan semula, di mana mereka boleh dapatkan new payment schedule, installment yang baru. Jadi Puan, bagaimana bagi mereka yang terjejas dengan pandemik ini, bagaimana cara untuk mereka memohon lanjutan moratorium ini? Bermula pada 7 Ogos, mereka boleh berjumpa dengan bank masing-masing. Bank pula dia menyediakan banyak saluran, sama ada dari boleh menggunakan saluran tradisional telefon, kita punya customer service, ataupun boleh pergi branches, semua cawangan-cawangan yang ada, ataupun boleh pergi website, boleh memohon dalam talian, ataupun kalau ada yang rasa berat nak pergi cawangan, dan dia boleh tengok dekat website, kita ada soalan-soalan lazim, frequently asked questions, macam mana nak approach bank ya. Itu cara-caranya lah untuk yang individu ya. Individu baik. Ya. Sekiranya individu yang sebab dikata kalau nak mohon untuk lanjutan moratorium ini adalah berdasarkan apa syarat kan, kriteria. Tadi kata ada 3 golongan kalau Agrobank. Tetapi kalau macam individu yang tidak menerima lanjutan moratorium tapi dia mempunyai masalah kewangan. Bagaimana pula? Selalunya kalau bukan under new norm ni, kalau ada yang tak berbayar, kita akan mulakan proses berundingan. Last kali barulah kita buat undang-undang punya recovery action ya. Tapi dalam keadaan sekarang ni pun, walaupun dia bukan, sebab syarat-syarat untuk moratorium hari itu dia tak ada bayaran yang tak berbayar lebih daripada 90 hari. Tapi siapa-siapa yang mungkin terlebih 90 hari pun boleh berjumpa bank dan cuba selesaikan masalah. Mungkin mereka juga perlukan moratorium, atau kadang-kadang ada juga yang memang sebelum ni dia dah ada penjadualan semula. Pun boleh jumpa dengan bank juga, macam mana kita boleh bincang cara pembayaran itulah yang akan datang. Jadi bagaimana pula kalau seorang peminjam itu, individu itu, dia mempunyai beberapa pinjaman dengan bank-bank yang lain, maknanya bukan satu bank saja yang dia buat pinjaman, tapi ada beberapa buah bank lain lagi. Pilihan yang dia ada, dia boleh jumpa tiap-tiap bank. Ataupun kita pun galakkan individu-individu yang bermasalah untuk berjumpa dengan AKPK, agensi kita, agensi untuk supaya dia boleh berbincang dengan AKPK sahaja, macam mana nak bincang dengan semua pinjaman yang dia ada dengan banyak-banyak bank, supaya dia tak perlu pergi jumpa tiap-tiap satu bank pun ada, dia ada 2 option lah. Baik. Sebelum kita teruskan persoalan kita Masila dan juga Puan Khadijah, kita nak warakan kepada kalian juga sekiranya ada sebarang persoalan berkenaan dengan lanjutan moratorium dan juga bantuan bersasar ini, sila hubungi kami di studio 0377261603. InsyaAllah nanti mana tahu Puan Khadijah boleh bantu juga. InsyaAllah. Baik. Okey, Puan Khadijah, mungkin sekiranya lah kalau tidak dilaksanakan lanjutan moratorium ini kan kepada golongan yang bersasar, apa akan jadi? Dia impact dia kepada ekonomi. Sebenarnya bagi Agrobank ya, sementara masa kita implement moratorium pada bulan April hari itu, kita pun telah menawarkan package penjadualan semula. Kita memang dah revise dia punya installment tiap-tiap bulan, tapi ada ini bila kita nampak kadar orang hilang pekerjaan bertambah setiap hari. So maknanya kita nampak bila Oktober mungkin ada fasa kedua yang kita perlu bantu lagi. So itu kita kena bantu dia, sebab impact dia dekat ekonomi tu akan menjadi teruk ya. Sebab bukan sahaja individu, kita juga perbankan juga sekiranya kita tak teruskan, ekonomi dan perbankan juga ada dia punya implication jugalah, kesan dia. Tapi yang kita juga peka, because banyak juga perniagaan yang terjejas. Bila perniagaan ini terjejas, mereka pun mempunyai pekerja kan. So pekerja-pekerja dia pun terjejas. So itu yang kita kena bantu, bukan setakat peniaga-peniaga tetapi juga pekerja-pekerja yang bekerja dengan mereka. So dia banyak implikasi ekonomi yang kita nampak, yang kita
kita kena bantulah. Ya, nak seimbangkan kedua-dua, kesemuanya kan, ekosistem tu sebenarnya. Ya, kena ada. Baik, nampaknya kita ada pemanggil dari Pulau Pinang, Puan Fatimah. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Ni saya nak tanya pasal moratorium tu. Silakan. Lepas tu macam ada orang kata sebab saya tak ambil kan yang moratorium tu. Lepas tu kita terus bayar. Ada orang kata kalau tak kita tak kontak bank duit tu terapung. Tu saya nak pastikan betul tu macam mana. Duit tu terapung? Dia berkata macam kita tak ambil. Kalau tak ambil? Kita terus bayar. Oh, ya kan. Duit bayaran kita tu, duit tu dia berkata terapung. Tu saya nak pasti tu. Okey. Kalau tak boleh ke mana nak pergi bank kan. Saya tengah tu. Okey, terima kasih Puan Fatimah. Okey. Puan Kejah, faham soalannya? Terapung tu sebenarnya bila duit diberi dah dibayar, memang dia akan dah masuk dalam akaun tu lah. Terapung tu mungkin macam mana ini tiap-tiap bank tu sistem dia treat yang payment. Tapi sebenarnya jangan risau, memang bayaran tu diterima. Tak ada masalah terapung. Tak ada terapung. Tak ada terapung mana-mana. Dia memang dah bayar. Lepas tu kalau dari segi kalau yang dah mungkin saya nak sentuh sikit siapa yang mungkin dia dah bayar selama ni tapi bila bulan Oktober dia rasa macam tak cukup pula duit pun bolehlah mohon dengan bank juga ya. Bukan tak semestinya dia dah bayar masa moratorium ni tiba-tiba bulan Oktober dia rasa dia tak layak. Tak ada, dia tetap layak, dia boleh pergi sebab dia punya syarat-syarat tu termasuklah tak ada bayaran tertunggak lebih daripada 90 hari. Mengikut keadaan masing-masing. Baik. Dan kalau kita tahu ini antara akan dimanfaatkan oleh 3 juta individu dan juga perusahaan kecil sederhana. Banyak juga jumlah tu dan seperti tadi Puan Kejah kata pun nanti takut ada second wave kan sebab ratusan kehilangan kerja tu semakin bertambah. Jadi kita nak tahu juga adakah kesediaan institusi kewangan itu bersedia untuk ini semua? Bagi institusi kewangan ni kita dah bersedia daripada bulan April masa moratorium lagi. Macam setengah-setengah bank, contohnya macam Agrobank juga, kita memang bulan April kita dah tawarkan package-package untuk penjadualan semula. Jadi maknanya bukan mungkin ada yang kita dah address pun. Kita dah bantu sementara moratorium ni. Dia tak payah tunggu sampai berakhirnya moratorium bulan 10, kita dah bagi dia jadual baru. Mungkin tapi macam saya cakap mungkin ada lagi yang mula-mula kata tak nak. Lepas ni rasa dia nak lagi ambil. Jadi ini adalah peluang kedua lah. Yang kita bank bersedia, maknanya tak payah risau kalau tak boleh pergi bank pun kita sediakan online application pun ada. Dan melalui telefon pun boleh. Dan kalau ada yang ada relationship manager dia dengan pegawai-pegawai bank pun boleh hubungi pegawai-pegawai bank. Jadi ada banyak channel lah, bukan satu sahaja ya. Baik. Puan, nampaknya kita ada pemanggil lagi dari Pulau Pinang juga, Puan Haslita. Assalamualaikum Puan Haslita. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey Puan, saya ingin ada satu soalan. Berkenaan dengan ahli untuk PPK, iaitu program lanjutan kredit. Adakah termasuk dalam lanjutan momentum tersasar ni? Itu saja soalannya, Puan. Soalan saya adalah adakah ahli program perkreditan semula boleh memohon untuk lanjutan memorandum tersasar ni? Boleh atau tidak ya? Ya, boleh ataupun tidak. Baik, itu dia. Terima kasih Puan. Terima kasih atas penjelasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau kita tengok tadi syarat-syaratnya individu. Individu yang memang sebelum ni dia memang dah layak menerima moratorium. Kalau kita syarat-syarat yang hari itu yang layak menerima moratorium, tidak ada bayaran terjejas selama lebih daripada 90 hari. Jadi sekiranya dia memang semua meet all the requirements, memang boleh layaklah. Okey. Jadi itu tadi kita bercakap mengenai individu. Jadi bagaimana pula institusi bank ini terus memberi sokongan kepada usahawan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini? Okey. Bagi usahawan pula, mereka boleh berjumpa dengan bank dan kita akan proses case to case basis. Sebab tiap-tiap usahawan ni ada kesan dia berbeza-beza. Jadi macam saya cakap tadi, kalau di Agrobank memang kita dah bagikan dia punya penjadualan semula. Di Agrobank sekiranya mereka ada revolving facility, kita dah bagi dia cara pembayaran. Tapi adalah penting bagi saya
usahawan-usahawan ni dia tahu apa dia nak buat daripada sekarang. Sebab memang kita tahu memang tak mungkin lah nak pergi balik level sebelum COVID tu, ambil masa. Kita pun tak tahu COVID ni bila ya. Kan? So amat penting dia buat projected cash flow dia dan dia tahu banyak mana lagi bantuan yang diperlukan ataupun banyak mana masa lagi diperlukan untuk membuat bayaran tu. So dia ada banyak option lah. Option-optionnya dia boleh mungkin dia moratorium juga ataupun mungkin dia bayar profit sahaja atau mungkin kita panggil step up. Step up tu dia bayar dulu kalau installment dia 1,000, mungkin bulan pertama tu bulan first 3 months dia bayar 200 dulu. Lepas tu naik lagi 300, naik lagi 500 menurut perkembangan perniagaan dia lah. Tapi apa yang penting berbincang dengan bank, jangan lari. Jangan lari. Lepas tu lagi satu kita nak ingatkan pengusaha-pengusaha ni dia tak payah risau sebab sepanjang tempoh moratorium daripada bulan April lepas sehinggalah Jun, saya rasa Jun ataupun tahun depan ya insya-Allah, rekod kredit dia SIKRIS tu takkan terjejas. Kita takkan masukkan dalam rekod SIKRIS. Kalau sebelum ni bila kita ada jadualan semula atau kita panggil restructuring and rescheduling, kita akan masukkan dalam SIKRIS ya. Tapi kali ni tak ada. Memang tak ada sebab because keadaan semasa. So tak payah risau because kita pun ada dengar daripada survey-survey di mana pengusaha-pengusaha ni dia takut nak datang untuk penjadualan semula ni atau moratorium, dia takut nanti bila keadaan dah pulih dia tak boleh dapat pinjaman semula sebab ada rekod dalam SIKRIS ya. Tapi tu sebenarnya tak benar ya, jangan risau. Kita SIKRIS tak ada. Kita akan affected. Kali ini betul-betul kita rasa ini antara usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan. Toleransi yang sangat-sangat kepada rakyat Malaysia. Baik, kita nak teruskan dulu soalan bersama dengan rakan kita di talian, Encik Abu Samah dari Bangsar. Hello, Assalamualaikum. Salam. Okey. Saya silakan nak tanya soalan berkenaan tentang lanjutan moratorium ni. Ya. Okey, adakah untuk lanjutan moratorium bersasar ni dikhususkan pada bank sahaja ataupun boleh diguna pakai kepada syarikat kewangan yang bukan bank yang lain tapi berdasar pada bank negara lah. Itu saja soalan saya. Baik. Terima kasih Encik Abu Samah. Bagaimana tu? Saya daripada Agrobank dan saya pun mewakili ADFIN, Persatuan Development Financial Institution. Kami di bawah penyeliaan bank negara. Memang semua bank-bank di bawah penyeliaan bank negara memang akan melaksanakan lanjutan moratorium bersasar. Bagi yang syarikat-syarikat kewangan, saya tak boleh nak komen lah. Tapi setakat ni yang kita dengar, yang bank-bank ya insya-Allah akan diberi. Puan, kita bercakap berkenaan dengan moratorium kepada golongan yang sangat terkesan sebenarnya kan dengan pandemik COVID-19. Tapi bagi segelintir yang mungkin tidak rasa kan moratorium ni diambil juga. Tapi mungkin sedikitlah nasihat kepada mereka ni kan. Kadang-kadang duit dah banyak tapi sebenarnya tanpa sedar sepatutnya wang itu perlu diurus dengan baik untuk masa yang akan datang kan. Tapi sekarang ni lain. Betul. Dia tak perlu pun sebenarnya ambil moratorium ni tapi dia ambil juga. Sebab kalau kita tengok semula daripada April sampai Oktober tu diberi secara automatik. Jadi ada setengah tu mungkin dia ada sebab dia sendiri diambil. Itu actually tak adalah nak kata tak baik. Mungkin build the reserve sebab kita pun tak tahu bila masalah ni selesai. Cumanya kita kata sepatutnya kita berjimat cermatlah. Duit yang kita dapat jimat semasa moratorium tu tak adalah kita kata kita gunakan untuk pembelanjaan yang kurang sesuai, kena gunakan untuk produktif atau untuk simpanan lah. Sebab tu bila Oktober ni kita kata bersasar sebab ada yang tidak memerlukan. Dan yang tidak memerlukan kita sama-sama bantu membangunkan ekonomi pula lah. Sebab tiap-tiap individu ni dia ada role masing-masing lah. Ada yang betul-betul terkesan yang kita perlu bantu, ada yang tidak terkesan kita teruskan kehidupan lah seperti biasa dan cuba bangunkan ekonomi pula lah sama-sama. Sama-sama menstabilkan dan merancakkan lagi ekonomi negara. Baik. Jadi permohonan lanjutan moratorium ini boleh dilakukan per jam bermula 7 hari bulan Ogos. Baik.
Jadi kalian bolehlah dapatkan buat research macam mana dan sebagainya. Bagaimana untuk memohon dan sebagainya jika anda berkelayakan untuk memohon moratorium lanjutan ini. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Puan Khadijah Iskandar, Bendahari Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia (ADFIM) kerana sudi bersama kami di Malaysia hari ini untuk berkongsi mengenai lebih lagi mengenai moratorium bersasar ini. Jadi kita nak berehat seketika. Sekembali nanti kita akan bersama dengan Ernie Zakri. Lagu bagus best. Lagu-lagu dia semua best. Semua selepas ni. Aku bukan mainan untuk kau permainkan sesuka hatimu sahaja. Aku bukan wanita yang mudah kau cela, yang mudah kau dera jiwa. Biarkan tertutup pintu kamu yang telah rapuh. Bukalah matamu, takkan mekar bunga yang layu. Bukan boneka seperti apa yang engkau inginkan. Sungguhnya aku tak sanggup, sudah cukup, tak perlu kau menyiksaku. Bukan boneka seperti apa yang engkau mahukan. Sungguhnya aku tak sanggup, sudah cukup, tak perlu kau terus membunuhku. Takkan mengalah, dihempas godaan, dihembus bisikan halusmu. Aku takkan berdiam, membiar kau rasu, membiar kau ragut mimpiku. Biarkan tertutup pintu kamu yang telah rapuh. Bukalah matamu, takkan mekar bunga yang layu. Bukan boneka seperti apa yang engkau inginkan. Sungguhnya aku tak sanggup, sudah cukup, tak perlu kau menyiksaku. Bukan boneka seperti apa yang engkau mahukan. Sungguhnya aku tak sanggup, sudah cukup, tak perlu kau terus membunuhku. Takkan aku terikat dengan jari jemarimu, meracunkan cinta. Takkan aku lepaskan jiwaku yang selamanya mengharapkan cinta sempurna. Bukan boneka seperti apa yang engkau inginkan. Sungguhnya aku tak sanggup, sudah cukup, tak perlu kau menyiksaku. Tak perlu kau terus membunuhku. Berjogging kembali. Walaupun suara pagi. Ya. Wow, itu secara langsung ya? Secara langsung ya. Tak, dia siapa-siapa yang pernah keluar AJL, kena datang pagi. Syarat-syarat.
Tapi tak ada masalah ni. Dah biasa. Setengah apa separuh berjaga, separuh tidur pun boleh lagi. Bolehlah kadang-kadang. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Sihat. Terima kasih banyak sudi bersama kami. Marcella. Kita sebab hari ini Ernie membawa satu buatangan iaitu lagu Boneka. Betul. Jadi apa sebenarnya Boneka, maksud di sebalik lagu Boneka ni? Okey, lagu Boneka ni bermaksud seorang wanita yang tidak mahu dipermainkan lagi lah oleh lelaki yang senang cerita dia dah tak nak. Lelaki tu buat macam patung dah. Dia agak marah ni mesej dia sama je lah seperti lagu Ku Bersuara tentang wanita, tetapi ini dia lebih kuat lah. Kalau yang tu dia macam teraniaya, dia nangis-nangis dulu baru dia fight. Yang ini dia macam no more. Macam saya tahu lah, saya pun ini kita sama. Saya rasa saya kena penjarakan fizikal 2 meter lah kot. Okey, tapi bila Anne cakap tadi kan lagu wanita-wanita kan, kenapa membawa yang genre ataupun yang sebegitu? Saya rasa saya suka bercerita kot agaknya, sebabnya daripada dulu bila ada kesempatan untuk bercerita tentang wanita ni, sebagai wanita saya rasa kita semua boleh relate kan dengan especially bila tentang kehidupan dan juga kisah cinta. So best bila saya dapat menyanyi dan memberikan suara untuk orang-orang di luar lah. Tapi banyak je cerita tentang wanita yang boleh dijadikan lagu kan. Memasak, fashion. Mungkin sebab wanita kan saya pula jadi Annie. Kakak Ernie. Sis dah marah. Sis dah marah. Masa lu dia masa tapi mungkin bila bercakap tentang perkara-perkara yang atau isu tu lebih senang untuk diluahkan. Betul. Lebih ekspresif kan. Betul. Kita takkan cerita tentang masak lah macam tu kan. Kan. Kalau masak mesti nak buat macam mana? Marilah masak. Kan. Tapi satunya yang saya tak tahu, lagu ni satu catchy saya suka sebab dia ada energi yang berbeza dan satu lagi adalah sokongan daripada music video. Betul. Kan, Marcella? Betul. Sebab semalam saya dah tengok tahu music video ni, dia macam lain daripada yang lain. Jadi ni idea Ernie sendiri ke ataupun macam mana? Okey, sebenarnya saya tak plan pun nak keluarkan lagu ni selepas PKP, tetapi mungkin rezeki lah kan. Masa dah berhijab ni saya terfikir macam okey, why don't saya cuba sesuatu yang sangat-sangat berbeza daripada Ernie Zakri sebelum ini, iaitu teringinlah nak menari sikit kan. Dan ini memang nak come up with something yang it's all about fashion. Tetapi pada masa tu saya tak ada gambaran macam mana saya nak jadikan music video Boneka ni. Sampailah saya berjumpa dengan stylist Abu dan juga dengan pereka fashion dalam music video ni, iaitu Berhati. Dan yang direct lagu saya ini adalah fashion designer itu sendiri, Berhati. Calvin namanya. Jadi bila dari sudut pandangan mata seorang pereka fashion tu mungkin sedikit berbeza lah daripada apa yang selalu Ernie buat lah sebelum ni. Avant-garde juga ni sebenarnya. Kan? Ya, betul, avant-garde. Sebab berani ya. Ini Lady Gaga punya. Tak, itulah sebab tadi saya Lady Gigi lah. Lady Gigi lah. Tak, tadi saya macam tercuit hati juga yang tu, yang fashion yang kembang. Awan, itu nama the dress Awan, maksudnya macam kita berada di awang-awangan lah gitu. Banyak sebenarnya simbolik di sebalik. Awan lah ni? Yang tu Awan. Yang tangan-tangan tu bermaksud macam soul Ernie yang macam kau jangan pergi kat jantan tu. Tapi aku nak pergi macam tu. Macam tu best kan? Maknanya dalam lagu tu banyak maksud yang banyak tersendiri maksud. lah. Kalau ramai yang kata kenapa seram sangat? No, sebenarnya tak seram. Hati-hati wanita ni kan dia jenis macam-macam kan. Dia punya jiwa tu. Sekejap dia nak okey dengan lelaki tu, sekejap dia dah tak nak. Jadi kita tengok yang penari-penari tu mewakili soul Ernie lah. Macam tu lah. Faria, saya nak tanya pula. Dia dah macam mana? Saya hati saya akan buka satu lagi lagu. Ni, video klip. Nak ke tak nak? Video klip, video muzik ni dan juga lagu ni kan menceritakan tentang hal-hal lah antara wanita dan juga lelaki. Tapi dalam media semua duk tanya awak nak kahwin bila dan sebagainya. Ya Allah. Macam tak kena dengan lagu ni kita memang saja buat tak kena. Tak adalah. Apa saya nak jawab ni? Sebab kata ada sebut kahwin tahun depan. Okey, doakan lagu ni macam nak marah macam aku tak nak kahwin dah. Aku dengar lagu ni. Sebab saya penuh dengan perasaan marah sekarang ni. Tapi doakan saja yang baik-baik, insya-Allah. InsyaAllah. Maksudnya lagu ni tidaklah mewakili. Tidak. Saya mewakili rakan-rakan yang dekat Twitter tu. Oh, baik. Banyak patah-patah hati tu. Saya perhati je Faria.
Yang masalah soalan seterusnya. Tak adalah, saya cuma nak cakap je sebab tak semestinya kita putus cinta baru kita perlu menyanyikan lagu-lagu Betul, betul, yes. Cuma hopefully lagu ni sedikit sebanyak dapat memberi semangat lah. Kat Tapi kakak-kakak tu. Itulah. Tadi awal-awal tadi dah tegur Annie. Tapi saja nak cakap sekali lagi. Macam Annie dah nampak. Ya Allah, sis. Bagi tahu lagi. Penurunan berat. Ya Allah, alhamdulillah. Berapa 5 bulan? 5 bulan lah tanpa nasi. Boleh? Cubalah. Tak adalah saya berpuasa nasi langsung. Kadang-kadang teringin nak makan nasi kandak tu makan juga. Okay. Baik. Tapi pandai jagalah. Alhamdulillah. Syabas dan all the best. Terima kasih untuk banyak. single baru ni. Thank you, Sebelum kita Nisha. lepaskan soalan ringkas je. Ernie ke Ernie mana satu ni? Tak kisah. Dua-dua saya okey. Baik. Okay. You British or American? Tomato. Tomato. Baik, kita bercakap sama Mujaya. Ya. Ya. Silakan lagu satu lagi ya? Yes, Nak satu lagi. belanja lagi satu lagu. Alah-alah. Kita jemput datang. Bersuara sedap ni. Jangan jadikan sesiapa sebagai ada boneka. pesanan daripada Pak Riha. Kerana ia akan gundah gulana. Okey, kita jumpa lagi esok. Saya pun tak nak komen banyak. Yang masih jumpa lagi. Okey, bye. Assalamualaikum. Silakan. Ernie Zakri. Cinta yang kau beriku penuh rasa, lelah, rindu juga bahagia. Lebur hatiku dengan kata-kata, dunia hancur pun rata sejuta. Setelah aku kau pergi meninggalkan, terkakuku dalam kegelapan. Biar rasa ini membunuhku, biar rindu ini menghukumku. Apa jua namun dia tahu cintaku utuh bila di sampingmu. Simpan segalanya teguh agar jiwa tiada rasa. Akulah rindu yang kau bawa pergi, tenggelam bersama senja hari. Dan malamku penuh dengan emosi, ku pendamkan walau padaku sembunyi. Setelah aku kau pergi meninggalkan, terkakuku